Sambung dengan surah Syura, muka surat 483 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Alhamdulillah. Surah Syura, Hamim yang ke-3. Syura. Mesyuarat, surah berkenaan dengan mesyuarat. Kita ada satu surah 114 surah ni tentang mesyuarat. Maknanya kedudukan mesyuarat ini kedudukan yang tinggi, sehingga Allah namakan satu surah ni surah Syura. Ini khususiat pada umat ni, kelebihan pada umat ni, mesyuarat. Jadi mesyuarat ni bukan semata-mata sistem pemerintahan, bahkan mesyuarat ni sistem kehidupan orang Islam, Sebab tu kita lalu dah berkenaan syura kan. Dalam surah Baqarah mula-mula sekali Allah Taala sebut tentang keluarga. Dalam keluarga ni kena mesyuarat. Dalam keluarga pula Allah Taala sebut dalam surah Baqarah, cerai dah.
suami isteri yang telah bercerai berkenaan dengan anak-anak mereka tu, Allah Ta'ala perintah supaya mesyuarat. Bayar kan? Cara Allah SWT tarbiyah nak bagi tahu pada kita. Sebab galiknya bila dah pisah ni kan, ambil haluan masing-masing lah. Sebagai mafhum kita, mafhum muafaqah dia, maknanya yang bersama, masih bersama tu masing-masing. Maknanya yang masih bersama tu lebih-lebih lagi lah, kena sentiasa mesyuarat, kena sentiasa mesyuarat. Dalam masalah mesyuarat ni kan dia banyak perkara, banyak perkara. Dari sudut fuqaha, perdebatan yang lama berkenaan dengan mulzimah ataupun mu'limah. Syura ni mulzimah maknanya wajib kena ikut ke ataupun sebagai i'lam saja kepada ketua tu. Bila dimesyuaratkan keputusan mesyuarat tu, semua orang kena patuh ke ataupun keputusan yang disepakati ramah tu menyebabkan ketua ni kena ikut ke ataupun sebagai mu'limah. Terbagi pada fuqaha. Sebagai kata mu'limah, kalau mu'limah ni sebagai i'lam, minta pandangnya ketua bebas nak terima atau saya terima. Itu pendapat kata mu'limah. Kalau kata mulzimah agak tak ada, ketua kena terima. Jadi atas masalah ni saja kita berselisih. Jadi dua firqah besar. Tentang masalah masuk syura ni. Tapi ajib dalam Quran surah Syura, Allah SWT tak dekat sembahyang. Ganti ayat zakat. Biasanya wa aqimus salah wa atuz zakah. Dalam surah ni Allah Taala bagi tahu di antara sifat orang mukmin, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salah wa amruhum syura. Daripada nizam ayat ni kita tahu dah sebenarnya. Sebagai mesyuarat kan, seperti Allah Taala letak sekali dengan sembahyang, dia ganti ayat zakat biasa. Dia kita tu maklum. Sembahyang kan, mulzimah dia wajib ke? Semaya dia ada semaya fardu, ada semaya sunnah, ada semaya muakkad, ada semaya nafilah. Sunat muakkad ada, nafilah ada. Jadi zakat gitu juga, infak gitu juga, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi syura sebenarnya gitu juga. Sebab tu kalau kita tengok nizam Quran kita akan sesat dengan lebih mudah. Maknanya dia tengok keadaan hasbal ahwal, mengikut keadaan. Kadang-kadang keputusan daripada mesyuarat tu, hatta ketua pun mulzimah, dia kena ambil gitu juga, wajib atas dia gitu. Sebab kita bukan semata-mata mesyuarat tu, kita atas daripada mesyuarat kita ada apa? Kita ada kitab Allah, kita ada sunnah Nabi, kita ada depan atas. Jadi dia mesti kait dengan hak atas tu juga. Jadi syura ni dia mesti ada. Kadang-kadang dia untuk semua kena taat belakang. Kadang-kadang bagi ketua tu dia sebagai iklan saja, Jadi sesuai. Cuma syura ni dari sudut bahasa kan, tengok dari sudut bahasa pun tengok. Syurtu al-asala, dia perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab, yang biasa digunakan oleh orang, digunakan untuk ambil madu. Untuk ambil madu, syura ni satu perkataan yang digunakan untuk ambil madu. Jadi ambil madu lagu mana? Orang madu, mana dia pilih yang terbaik, mana keluar ke satu. Itu dia sudut akal bahasa dia. Dan juga kalimah syurtu juga, syara ni juga ni digunakan untuk betulkan. Tak. Syurtud dabbah, syurtul al-an'am. Tak. Orang main nak beli kan, maka kita pun tunjuk semua. Mana kita betulkan al-an'am tu, orang Arab guna syurtul an'am, syurtud dabbah. Jadi gabungan dua makna ni kan, maknanya syura ni dia mesti ada, kita betulkan semua pendapat, tak semua kan. Kemudian kita pilih daripada nak tu, seperti mana kita pilih madu, tak, keluarkan yang terbaik, Itu dari sudut akal bahasa dia. Walaupun yang ketiga ada kata dari sudut isyarat. Isyarat. Itu lagi dengan makna isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, Ain, Sin, Qaf ni 5 huruf muqatta'ah. Allah Ta'ala pun kata lepas tu kadzalika, begitulah. Kita tak faham, tapi dia ada gambar sikit sebanyak kan tak? Hamim, Ain, Sin, Qaf, ni tambah. Biasa hamim ya, tambah 3. Lepas tu Allah kata kadzalika, begitulah. Yuha ilaika, diwahyu pada kamu, dan juga diwahyu kepada orang sebelum kamu.
Siapa dia? Allah. Allah yang wahyu. Allah ni siapa dia? Al-Azizul Hakim. Jadi kalau kita gabung kayak ni tak? Amin, ain, sin, begitulah. Maknanya dia nampak seperti mana. Begitulah ni maksudnya, begitulah kamu tak dapat faham, tak lagu mana-mana. Maka kamu ikut apa yang diwahyukan. Itu pertama. Yang kedua, seperti mana alif lam mim, alif lam kitabun ittabi'u ma. Man ikut apa yang diwahyukan seperti mana huruf muqatta'ah sebutir-sebutir, ikut sa. Semua itu istinbat daripada kita lah. Istinbat daripada kita. Tapi yang pastinya tentulah seperti mana semua pasti sepakat, wallahu a'lam. Begitulah Allah Taala beritahu, diwahyu pada kamu wahai Muhammad, begitu juga diwahyu pada orang sebelum kamu. Dia yang wahyukan siapa dia? Allah Al-Azizul Hakim, yang perkasa, yang maha bijaksana. Dari sudut kudrat dia, dari sudut pemilikan dia, lahu ma fis samawati, milik dia semua, sama ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Dan dia ni wahwal aliyul azim, maha tinggi, maha agung. Allah yang begini ni, bila manusia kata Allah ni ada anak, ambil di kalangan makhluk sebagai anak akak, malaikat ni anak perempuan Allah. Kata-kata lagu ni Nabi Isa ni anak Allah, Nabi Uzair ni anak Allah. Allah Taala gambar katakan dus samawati yatafattar. Hampir-hampir langit dah pecah. Langit yang berada di atas mereka. Begitu juga para malaikat. Begitu takut. Hampir-hampir langit pecah. Kata yang keluar daripada mulut manusia. Manusia yang zalim, jahul, yang tak tahu pada Tuhan. Dan para malaikat sekali lagi Allah Taala cerita dari surah Hamid ni, yusabbihuna bihamdi rabbih, sentiasa bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimah paling Allah Taala suka ni. Yusabbihuna bihamdi. Kita bagi tahu ada tasbih kan, bersaksi bahawa segala yang menggerani Allah wa bihamdi, segala ni milik Allah. Ni kemusyadah, sebab tu kalimah paling Allah Taala suka sekali ni. Tak, kita bagi tahu tasbih ni apa dia? Maksudnya sebenarnya kita bersaksi bahawa segala pergerakan, segala yang hidup, segala yang bergerak ni semua semua ni Allah yang bergerak. Wa bihamdih, dan semua ni pemilikan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah ni Allah Taala suka ni, puji dia. Dan malaikat wa yastaghfiruna liman, sentiasa beristighfar kepada orang yang berada di atas muka bumi ni. Malaikat ingin kebaikan kepada kita. Ala innallaha wal ghafur, ketahuilah bahawa Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ada pun orang yang mana masih menjadikan selain daripada Allah sebagai aulia, sebagai tempat gantung, dan sebagai pelindung, maka Allah beritahu Allahu hafizun alaih, Allah yang jaga mereka. Allah yang jaga mereka. Mereka jadikan selain daripada Allah sebagai pelindung mereka, sebagai pak gantung mereka, sebagai sembahyang mereka. Sedangkan Allahu hafizun alaih, Allah yang jaga mereka, Allah yang perhati belakang, Allah yang lindung mereka, Allah bagi keselamatan. Tapi adapun kamu wahai Rahman, anta alaihim biwakil, kami tidak tugas kamu jadi wakil mereka untuk buat keputusan bagi pihak mereka. Tidak, setiap orang bertanggungjawab terhadap pilihan masing-masing. Semua Allah Taala. Ayat begini ni untuk tasliah Nabi, dia panggil supaya Nabi SAW tidak rasa bersalah. Allah Taala beritahu, itu bukan bidang kamu, itu bukan hak kamu. Kami tidak lantik kamu untuk mewakili, untuk kamu jadi wakil mereka berdasar pilihan mereka. Tidak, kamu tidak bertanggungjawab terhadap keputusan mereka. Allah beritahu. Wa kadzalika, sekali begitulah wahina, kami wahyu pada kamu Quran yang sangat jelas ni. Tugas kamu hanya apa? Litunzira ummal Quran, untuk bagi peringatan pada penduduk Mekah ni. Dia juga yang sekitar Mekah ni, siapa seluruh dunia. Dan bagi peringatan kepada dia, yang paling utama sekali, wa tunzira yaumal jam'i la raib, bagi tahu, bagi peringatan tentang satu hari semua manusia akan berkumpul, tidak ada keraguan padanya. Ni, semua manusia akan dikumpulkan di akhirat, tidak ada keraguan padanya. Dan di akhiratnya hanya ada dua kumpulan, fariqun fil jannah, satu kumpulan dalam syurga, wa fariqun fis sa'id, satu kumpulan dalam api neraka, api yang menyala-nyala. Kemudian ayat untuk hiburkan Nabi juga, atau bagi tahu hakikat kanun dia ni. Walau sya Allah, kalau Allah Taala nak wahai Muhammad, Allah Taala boleh buat semua beriman belaka. Nabi kan tekan, stres, tekanan yang Nabi hadapi. Jadi Allah Taala bagi tahu, dunia tempat ujian, oleh kerana dunia tempat ujian, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau kami nak wahai semua manusia beriman, la ja'alahum ummatan, Allah Taala boleh jadikan mereka semua satu umat saja, tak khilaf.
Walakin tapi yudkhilu man yasha fi rahmat. Allah Taala akan masukkan rahmat pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Siapa yang nak. Dia Allah Taala sudah buat putus orang zalim ni yang melakukan kezaliman di atas muka bumi ni, malahum, tidak ada bagi mereka sebarang pelindung dan sebarang penolong. Ini Allah bagi tahu. Khulasah Quran. Amittakhadhu min dunihi awliya. Adakah patut mereka jadikan selain daripada Allah sebagai pelindung? Wallahu wal wali. Allah lah pelindung yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Dialah yang menghidupkan, dialah yang menghidupkan orang yang telah mati, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Oleh kerana itu, ayat ma makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa saja perselisihan kamu tentang segala sesuatu, maka kembalikanlah perkara itu pada Allah. Maka kamu akan selamat. Tengok ni, ini pun musyarat juga kan. Baca kita jelas. Nak pakai ayat surah musyarat kan. Tak, musyarat ni. Bila kamu berselisih musyarat ni, dia bukan boleh, musyarat ni bukan boleh amen ni boleh buat keputusan sesuka hati dia. Tak. Dia kena kembalikan hukum itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia musyarat pun dia ada skop dia. Dia bukan boleh musyarat. Perintah Allah Taala tak boleh musyarat. Tapi untuk laksanakan perintah Allah Taala tak ada masalah. Tak. Perintah Allah Taala tak boleh musyarat. Hukmuhu ila Allah. Kembalikan hukum itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalikumullah, itulah Allah Tuhan aku. Dan kepada dia lah aku bertawakal, dan kepada dia lah aku akan kembali. Aku nak jadi wa ilaihi unib, aku nak kembali pada dia, nak jadi hamba dia misalnya. Kita tentang kudrat Allah, fatirus samawati. Allah lah yang menjadikan langit-langit dan bumi. Fatir ni kita bagi tahu kan, surah Fatir ni bukan sekadar menjadikan, tapi tak boleh nak terjemahan. Fatir ni Allah SWT yang jadikan, kemudian Allah SWT yang menentukan setiap masa, setiap keadaan tu. Dia ada marhalah dia ada masa ni lagu mana, masa ni lagu mana, Allah yang tentukan belakang. Tu Fatir. Seperti kita kan, Allah yang jadi. Kalau kita kata Allah fatarani, alladhi fatarani, yang jadikan aku, dengan sifat Fatir ni apa dia? Masa kanak-kanak lagu lain. Tak, kanak-kanak duk main ya, tu fitrah kita. Allah Taala Fatir. Kanak-kanak nak remaja lagu lain. Tak. Bila besar lagi jadi lagu lain, bila tua lagu lain. Tu Fatir. Mana dia yang jadikan, kemudian dia yang tentukan tabiat, fitrah ni. Tak. Dari sudut jiwa, dari sudut jasmani, semua ni Fatir. Begitu langit-langit dan bumi. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga tak sama. Sama, dia yang menentukan. Begitu bumi. Bumi tak sama. Bumi pak kita dengan bumi India, Pakistan, South Africa tak sama pun. Tak, pak kita nak bina rumah dalam bukit, tak nak bina mana. Pak dia tak apa. Nak bumi jenis lain lah. Tapi ni Fatir ni. Bukan terjemah dengan ja'ala saja atau khalaqa. Tak, dia Fatir. Allah yang cipta langit. Kemudian ja'alakum min anfusikum. Allah jadikan daripada jenis kamu pasangan yang hidup. Tak, pasangan yang hidup. Allah jadikan jenis manusia. Allah Taala. Kalau Allah Taala jadikan pasangan kita jenis lain kan, kita. Tak. Tapi Allah Taala begitu. Dia jadikan pasangan kita daripada jenis kita. Begitu bila nak tengok, bila sebut cerita kejadian kita, sebut lalu An-An'am. Tengok perasa ada Quran. Wa minal an'am ya. Begitu juga binatang ternak pun ada azwajnya. Ada pasangan dia. Padahal selain An-An'am pun binatang lain pun ada pasangan dia juga. Tapi Allah Taala banyak-banyak kan pilih al-an'am azwaja. Sebab binatang ni rapat dengan kita, al-an'am ni rapat dengan kita. Ibrah. Kemudian yadra'ukum fi. Kemudian dia biarkan kamu melalui pasangan tu. Ataupun di atas muka bumi ni. Yadra'ukum. Mana yadra'ukum ni? Kamu dekat binatang kamu. Super. Tengok. Kemudian bagi tahu, ada pun Allah, tengok Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tengok ni Allah. Laisa lagi, ka lagi, mislihi lagi. Tu ada tasbih tu. Nafi tu ke ada? Ada ka mislihi. Memang tak ada menyerupai Allah SWT sedikit. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada. Kita tak boleh nak bayar. Kita tak boleh nak bayar zat Allah sebab kita punya terhak kan. Tak. Kita tak boleh nak bayar kan. Hatta Nabi kita tak boleh nak bayar kan. Sebab kita tak tengok Nabi kan. Nak bayar Nabi. Bersama saya Allah nak bayar lagi. Nabi kita tak nak bayar. Tak, orang kata Syama'il, kita baca Syama'il Muhammadi, Syama'il Tirmizi tak.
mata Nabi lagu ni, hidung Nabi lagu ni. Tak boleh. Manusia ni kalau dia tak tengok, dia tak kenal zat tu, dia tak boleh. Dia tak boleh nak gambar ya. Tak boleh nak kata. Apatah lagi benda yang mana kita tak boleh tengok. Benda yang mana kita tak tengok. Supaya benda orang tak boleh tengok apa-apa. Apa dia tak boleh tengok. Betul, laisa kamitslihi syai'. Ayat ni laisa kamitslihi syai'. Batal belaka. Batal belaka. Orang yang mana dakwa Allah SWT serupa dengan makhluk ke ada? Tak ada. Tak boleh. Dan seperti mana kita bagi tahu, sebenarnya manusia tak boleh nak tasbihkan Allah SWT. Sebab tu tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Tak ada Allah Taala bagi tahu para anbiya dihantar untuk betul kata tajsim tasbih ni, tak ada. Semua masalah syirik belaka. Semua masalah syirik belaka. Sebut Nuh qadiyah ni, Nuh apa dia? Masalah umat Nabi Nuh syirik, masalah umat Nabi kaum syirik, kami soleh tak syirik belaka. Siapa kau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam syirik belaka. Tidak ada masalah tasbih. Sebab manusia tak boleh nak tasbih sebenarnya. Untuk tasbih Allah wa ma qadarullah haqqa qadrih, dalam ludah ke tak? Surah A'raf, surah Zumar, berapa surah lagi? Tak, surah Anbiya. Tak, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Surah Haji. Mereka tidak mampu untuk apa? Untuk qadarkan Allah SWT dengan sebenar-benar. Tak boleh nak apa dia? Tak boleh nak angkat, tak boleh. Tapi Allah Taala bagi tahu dia lagu mana, Fatirus samawati wa tadi. Tak, sebab dia yang jadikan kita, dia jadikan al-an'am, dia yang biarkan kita. Adapun dia laisa kamitslihi syai', tidak menyebut. Tapi wa huwas samiul basir, dia Maha mendengar, Maha melihat. Dia ada sifat dia. Ni nama dia ni, Sami, As-Sami, Allah Sami, Allah Basir. Allah Sami, Allah Basir. Tak. Bukan kita apa laisa kamitslihi, siapa kita tak boleh nak sifatkan Allah tu dipanggil Mu'attilah ni. Tak, ta'til dari sifat Allah ni. Siapa oleh kerana Allah SWT ni tidak menyerupai apa pun, tapi tak nak sifat Allah SWT. Tak. Siapa bercanggah dengan ayat Allah SWT. Kita bagi tahu pada tentang Allah SWT seperti mana Allah Taala bagi tahu pada diri dia tu ya. Dan Allah Taala bagi tahu dia Sami', kita panggil dia Sami', Basir. Kemudian tengok kudrat dia pula. Lahu maqalid, tetapi pemilik dia. Lahu maqalidus sama. Ikhli ni apa dia? Kucing. Dalam genggaman dia maqalidus samawati wal ardh. Tengok tak bagi tahu. Ni uslub cara Allah bagi tahu bahawa semua apa yang ada di langit dan bumi ni dalam genggaman dia. Kucing dia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dia yang boleh luaskan rezeki pada hamba yang dia kehendaki. Dia juga yang menyempitkan. Dan Allah tetap setiap hamba ni alim. Ni Allah kita. Dari zat lagu ni, hadirin hadirat, tengok ni, yang fatirus samawati wal ardh. Yang jadikan kita, yang jadikan al-an'am, yang biarkan kita, tidak ada seperti dia sikit abuk. Dan dia yang Maha mendengar, Maha melihat, pemilikkan semua dia belaka. Rezeki nak luah sepi rezeki dia yang tentukan, dia tetap segala sesuatu tahu belaka. Syara'an lakum. Ni baru ayat syariat kepada kita ni. Nak cerita tentang syariat pula. Syara'an lakum, dialah syara'an lakum, dialah yang telah syariatkan untuk kamu minad din, daripada agama ni. Sebab tu kita ni hamba Allah, Tuhan kita Allah yang layak suruh kita kan ni, zat lagu ni orang yang tak ada lagu ni tak boleh suruh kita. Ni kemuliaan kita ni. Sebenarnya benar yang Allah SWT suruh kita ikut dia. Sebab tu Allah Taala kritik, afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min dun. Adakah kamu nak jadikan jin ni, iblis ni sebagai teman kamu? Tukar aku dengan dia. Allahu akbar. Syara'an lakum min Allah yang begitu hebat ni telah syariatkan kepada kita ni agama perintah ni. Ma wasabihi, seperti mana yang telah diwasiat kepada Nuh, dan juga yang kami sebagaimana kami wasiat kepada kamu, bagaimana kami wahyu pada kamu wahai Muhammad. Sama seperti mana kami wasiat kepada Ibrahim, pada Musa, pada Isa. Sebut Nuh, sebut semua ulul azmi ni. Sebut Nuh, sebut Ibrahim, sebut Musa, sebut Isa. Tak nak bagi tahu. Ni kita punya risalah kita ni, Quran kita ni. Gapo dia? Ya Allah Taala syariatkan an aqimuddin, tegakkan agama. Tegakkan agama. Siapa dia mendirikan semaya, dia menegakkan agama. Siapa dia meninggalkan semaya, dia meruntuhkan agama dalam hadis.
an aqim, hendaklah kita tegak ya, kena usaha. Ni perintah, ni syariat. Asal perintah pada kita tegak ke agama. Agama tegak agama ke? Ahkam Allah semua ni tanggungjawab kita. An aqim din, an aqim ahkamillah. Semua ni. Dan yang kedua, wala tatafarraqu fi, jangan kamu pecah belah. Jangan kamu pecah belah. Orang nak pecah ikut orang. Tapi kita ni, kita jangan buat, kita jangan bentuk jemaah kita, jangan. Kita ni hak Nabi tinggal. Kita ni di atas apa yang Nabi berada di atasnya, daripada sahabat berada di atasnya. Kita ni asal kita ni. Lepas tu orang tu nak dia mengaku dia ke boleh tu, tu dia punya pasal. Tapi kita kena pandai ni orang kita belakang. Orang yang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni asalnya ni orang kita belakang. Dia duduk situ dulu. Sebab apa? Ni perintah Allah, tegakkan agama, kemudian jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Jangan pecah belah. Orang nak panggil kita tu macam-macam, tu pulai. Tapi kita stand kita ni, kita siapa dia? Minal muslimin. Tak, ni orang kita, orang hijau orang kita, orang merah orang kita, orang biru orang kita. Tak. Semua orang kita. Semua kita. Kita jangan keluar daripada mulut kita ni bukan orang, ni orang kita, ni bukan orang kita. Jangan. Tak, kita salafi, itu bukan kita. Aswaja orang kita. Orang kita dia susu. Dia kena buka hati. Ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kiblat kita. Tak, sebelah kita. Tak, ni orang kita ni. Itu situ ni. Lepas tu baiklah seperti mana orang terlibat dengan bid'ah, seperti mana orang tak semaya, seperti mana orang minum arak, seperti mana orang tak aurat. Hati kita kena luah dulu. Tidak ni. Tak. Tugas kita. Dan kita mudah dah. Nabi ni daripada orang syirik, orang semua pahala. Dia buat dakwah 360 pahala. Pergi rumah orang ada pahala. Tak. Lagi, tekan lagi. Sedangkan tak syirik, tak terlibat. Kita jadi speed dada sebab orang terlibat. Tak ada satu fikrah dengan kita. Boleh. Sebab tu kita ajak orang pada usul ya. Furuk tu dia kita tak boleh nak kita tak boleh nak bersatu di atas furuk. Tak, usul kita kepada Quran Sunnah, kita kepada sahabat. Sahabat. Sahih tak? Amalan-amalan daripada kita Allah, daripada sunnah Nabi, daripada para sahabat. Ini usul asas kita. Mana-mana dia buat amalan dia ada sandar daripada kita Allah, tak apa. Sunnah Nabi tak apa. Ada kehidupan sahabat tak apa. Tapi kalau amalan dia tu yang dia beramal dengannya ataupun dakwah orang padanya tidak ada dari kita Allah, tidak ada sunnah Nabi, tidak ada daripada amalan para sahabat, kita berlepas diri. Kita berlepas diri. Tak berlepas diri. Tak. Tapi kerja kita buat ajak orang pada kita Allah, sunnah Nabi dan kehidupan para sahabat. Kehidupan para sahabat. An aqim, hendaklah tegakkan agama, lepas tu jangan pecah belah. Kabura 'alal musyrikin. Allah Taala bagi tahu orang yang syirik dengan Allah ni rasa benda ni dah rasa berat. Ma tad'uhum ilaih, apa yang kamu ajak mereka padanya. Gapo dia ajak pada apa yang orang musyrik payah ni. Ajak supaya tegakkan agama ni. Agama ni kau perintah Allah lah dalam Quran ni. Tu orang musyrik berat. Orang musyrik pada Nabi iti bi Quran wa mai Quran la ilaha illallah. Tak. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik litaftari 'alaina. Hampir-hampir mereka berjaya supaya kamu mengenepikan wahyu. Ini orang musyrik berat. Jadi kita kena baca ni seperti mana keadaan mereka. Orang musyrik ni rasa berat semua agama dia. Tak. Untuk ikut perintah Allah. Ini usul mereka. Bukan masalah tauhid semata-mata, tidak. Bukan masalah tauhid semata-mata. Masalah untuk taslim dengan perintah Allah tu. Tak. Termasuk tauhid, taslim perintah Allah, mentauhidkan Allah, menghalalkan apa yang Allah Taala kata halal, mengharamkan apa yang Allah SWT kata haram. Orang Mekah ni, tahu dia syirik dengan Allah SWT. Syirik ni dia kata tak apa. Yang kedua, dia telah mengharamkan apa yang halal, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Allah Taala bagi tahu orang musyrikin, orang syirik dengan Allah ni, dia rasa berat mengikut kadar syirik dia, Mana orang yang mana bila dia ajak pada kita Allah, pada sunnah Nabi ni, dia rasa berat. Itu kadar masalah dia ada. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah SWT pilih tak, di kalangan hamba dia ni siapa yang Allah telah kehendaki tak, sebagai asbab hidayah. Dia ni jamin. Waktu jalan nubuah ni jalan pertama, Allah yajtabi, pilih ya Allah.
Dia jalan kedua, wa yahdi ilaihi man, Allah Taala akan bagi hidayah kepada dia man yunib, siapa nak jadi hamba Allah SWT. Allah Taala akan bimbing dia jalan menuju Allah SWT. Siapa dia? Man yunib, siapa nak jadi hamba Allah SWT. Dan ini jalan kita, jalan inabah, jalan inabah, jalan nak rujuk pada Allah, nak rujuk pada Allah. Kita tekan kau, kita balah gabah kerana gabah kerana Allah SWT. Tengok doa iftitah ke tak? Allahumma inna wa'daka al-haq wa liqa'uka wal jannatu haq wan naru wan nabiyyun wa Muhammad was-sa'd. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. Tengok, Allahumma alayka aslamtu, ya Allah, hanya padamu ya Allah saya serah diri. Hanya padamu ya Allah, hanya padamu ya Allah saya nak jadi hamba. Wa ilaikan wa bika khasamtu, saya balah bukan mu ya Allah, dan saya balah untuk tegakkan hukum. Wa ilaika hakamtu. Oh, kemah doa Nabi. Ini jiwa orang mukmin, ini jiwa orang mukmin. Badu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asra ma alamta antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ampunlah dosa saya ya Allah. Minta. Ini sifat inabah. Sifat inabah dari doa Nabi itu zahir sifat inabah. Berarti kita kata nak tahu sifat inabah, tengok doa-doa Nabi. Doa Nabi. Orang nak tahu sifat inabah sebenarnya, kita nak tahu sarirah Nabi, nak tahu jiwa Nabi, perasaan Nabi lagu mana, tengok doa Nabi. Doa Nabi itu jiwa Nabi dah. Perbuatan Nabi itu zahir Nabi, percakapan Nabi. Tapi kita nak tahu apa gejolak yang ada dalam diri Nabi, doa-doa Nabi. Doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada hari yang Nabi amal nak makan bismillah, masuk rumah, assalamualaikum, doa. Wa ma tafarraqu, kemudian Allah dah cerita orang sebelum kita, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma, orang sebelum kamu ni mereka tidak berpecah belah, ni qadiyah pecah belah ni. Ayat ni, surah ni di Mekah sudah tarbiyah dah para sahabat tentang bahaya pecah belah. Wa ma tafarraqu, dan mereka tidak pecah belah melainkan selepas datang pada mereka al-ilm, telah datang pada mereka ilmu Taurat kalau Bani Israel di kalangan Yahudi, ilmu Injil kalau Nasara Kristian. Mereka tidak pecah belah melainkan selepas datang pada mereka ilmu ni, ilmu yang mana suruh mereka bersatu di atas perintah Allah, di atas sunnah Rasul mereka. Allah beritahu. Tapi mereka berselisih. Bahawa berselisih itu baghyan bainahum, deki sama-sama mereka ni. Tak boleh tengok kebenaran itu mari daripada orang lain. Bahaya. Anak ulama. Ni ayat ulama ni. Baghyan bainahum, baghyan di antara ulama. Dia jadi macam belah ni. Kalau Quran, kalau hadis Nabi sebenarnya dia menyatukan. Sebab Quran diturun untuk menyatukan. Hadis Nabi ni, tu hadis Nabi SAW datang untuk menyatukan umat. Tapi apa dengan sebab hadis umat ni pecah belah? Apa dengan Quran ni umat pecah belah? Baghyan. Tak, baghyan. Sebab tu kita ada inabah masing-masing kita. Nak minta dengan Allah SWT. Allah tak akan satukan. Allah yang menyatukan hati. Tak, Allah. Dan orang yang nak menyatukan hati ni kita tak boleh. Nabi sendiri pun tak boleh. Allah Taala bagi kita pada Nabi surah Anfal, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainakum. Kalau kamu nak guna harta ni wahai Muhammad untuk menyatukan umatmu, kalau kamu ada seluruh bumi ni milik kamu, belakang kamu gunakan untuk menyatu, kamu tak dapat menyatukan. Tapi yang menyatukan Allah, Allah akan menyatukan kamu. Orang ada inabah. Sebab tu kita usaha atas umat ni, pujuk umat ni biar ada umat ni ada sifat inabah. Bila umat ni ada sifat inabah, semua nak jadi hamba Allah, semua takut pada Allah, semua nak taat pada Allah, dah, maka mudah Allah Taala akan satu. Allah Taala akan satu. Allah SWT akan satu. Tapi kalau tidak ni, wa ma tafarraqu, mereka tidak berselisih, Yahudi tidak berselisih, Nasara tidak berselisih, mereka selepas datang pada mereka ilmu daripada Taurat Injil, yang mana dua-dua ilmu ni suruh bersatu. Tapi mereka tak ikut apa? Baghyan bainahum, baghyan. Allah Taala kata walaula kalimat, kalau dah tidak kan Allah Taala sudah buat keputusan azali, tak ada barangan untuk satu tempoh yang telah ditentukan. Dunia ni tempat ujian, betapa murkanya Allah Taala, khilaf dengan kitab dia, khilaf dengan Taurat, khilaf dengan Injil. Allah Taala kata kalau tidak kan keputusan azali telah dibuat untuk satu tempoh manusia diuji atas muka bumi ni, nescaya khilaf saja dengan kitab, la qudiya bainahum,
Allah Ta'ala akan datang ke hukum. Allah Ta'ala akan datang ke hukum. Begitu juga wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim, begitu orang yang mana diwaris pada mereka kitab sebab mereka ni la fi syakkin minhum muri. Siapa kata zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sampai sekarang? Dan kita pun masuk ni dari ni juga kan. Allahu akbar. Nabi telah praktik dah Quran, dah berjaya menyatakan kepada sahabat. Tiba-tiba sahabat zaman kita ni Quran yang sama, kita jadi bala. Sebab tu jangan kita tadabbur Quran, kata tak tadabbur lagu mana tak, kita tadabbur sama-sama. Saya sendiri tak, bagaimana nak supaya Allah Quran ni bimbing kita belakang. Kita bukan ada manhaj kita tak apa. Tak. Sebab Nabi kita Al-Quran syafi' musyaffa' wa mahil musaddaq. Quran ni pembela yang mana belaan dia pasti akan diterima. Dan juga pendakwa raya, dakwah dia pasti akan diterima. Lagu mana Nabi bagi tahu? Man ja'alahu amamu. Siapa tak Quran depan, maka qadahu ilal jannah. Quran ni akan agak dia masuk syurga. Tak Quran depan maksudnya baca ni untuk ikut Quran. Ni manhaj. Ni manhaj benar. Kita bukan ada fikrah kita baca Quran ni agak kefahaman kita. Bahaya. Tak. Bahaya. Baca dengan minta dengan Allah SWT, biar Allah SWT tunjuk kepada kita hak untuk kita ikut. Siapa letak Quran depan, Quran akan qadahu ilal jannah. Tapi kalau kita baca Quran, kita ada kefahaman dah, kita cari sesuai dengan kefahaman kita musibah. Ini Nabi kita tahu man ja'alahu wara'ahu. Siapa letak Quran belakang dia, guna Quran juga, dalil Quran juga kan, tapi letak Quran belakang, Quran akan tolak dia, saqahu ila lannar. Quran akan tolak dia masuk neraka. Tengok, Nabi telah bagi tahu dah. Sebab tu kita tak. Wa innal ladzina, orang sebelum kita ni mereka mewaris kitab selepas generasi selepas Nabi mereka ni, bahawa la fi syakkin minhum, mereka ragu tentang kebenaran Taurat. Bukan tentang kebenaran Taurat daripada Nabi. Dah, mereka ragu dengan apa? Janji-janji yang ada dalam Taurat, janji-janji yang ada dalam Injil. Seperti mana orang kita ragu janji-janji yang ada dalam Quran. Waris kita bangga dengan Quran, bangga, tapi sahabat tak ada. Semua mengajar Quran ni biar ikut kita, bukan kita ikut Quran. Kalau kita ikut Quran, kita bukan lagu ni dah ni. Kita jadi lagu ni sebab Quran ikut kita ni. Gitu. Walidzalika, oleh kerana itu wahai Muhammad, tak secara ambil pengajaran daripada orang dulu, fad'u, teruslah ajak orang. Jangan terus. Jangan peduli dengan orang. Jangan peduli dengan Yahudi, jangan peduli. Allah Ta'ala bina istidak Nabi ni. Pani nak pergi hijrah ke Madinah kan, Nabi akan berhadapan dengan profesor-profesor yang lebih hebat lagi di ahbar. Allah Ta'ala panggil ahbar Yahudi ni, ahbar, orang yang mahir dengan kita ni. Oleh kerana itu fad'u, teruslah dakwah. Ni hijrah ni, surah ni hijrah. Terus buat dakwah, terus kata. Mana Nabi dia baca Quran, Nabi masa tu dia tengah jalan, pergi jumpa orang, pergi pujuk orang. Ni kita tak ada. Yang ni kita kena ada. Bukan kita ajak tua-tua pihak, kita ajak ibadah, gerak. Asal gerak jumpa orang. Tak setuju dengan cara kita, tak setuju dengan orang tak boleh keluar 3 hari, 4 bulan hari. Gerak jumpa jiran kita, jumpa orang dalam kampung kita. Gerak, khair gerak. Fad'u, Allah ni. Wastaqim kama umirta. Tengok. Lepas tu istiqamah seperti mana diperintahkan, bukan istiqamah cara kita sendiri. Kita ada istiqamah cara kita sendiri, dak alhamdulillah pergi main masjid. Tak paling kiri kanan, bahaya. Itu cara kita. Tak Quran juga. Allah nak kata pada wastaqim, istiqamah. Istiqamah lagu mana? Kama umirta, seperti mana diperintahkan. Ni payah ni. Istiqamah kama umirta ni kadang-kadang duduk sini, kadang-kadang kena duduk luar, kadang-kadang kena jumpa dia ni, kadang-kadang ni istiqamah. Dia istiqamah cara dia peceng tu gak pakai duduk rumah masjid kayak begini dah. Istiqamah gini, alhamdulillah. Itu istiqamah cara kita. Ni istiqamah seperti mana Allah Taala perintah lagu mana? Seperti mana Allah Taala perintah. Hak ni berat ni, hak ni Nabi bagi tahu kan, ayat sama dari surah Hud. Kan tak? Syayyabatni Hud. Tak. Surah Hud telah menyebabkan aku berubah. Apa? Ayat gini. Payah yang gini. Fastaqim kama umirta ni, Nabi umur 22 tu agak pedang pergi Tabuk. Musim panah. Bayar. Tu fastaqim kama umir. Kita pergi istiqamah kan? Kita dengan surah kita duduk sini pakai buka Quran. Tak. Gapo dalam Quran tu tak peduli, bahaya kita. Bahaya. Tak. Kita buat Quran ni macam yang apa dia? Mentera, japi-japi bahagian ni. Quran bukan lagu tu.
Kita tengok Quran bentuk jiwa kita ni. Oleh kerana itu teruslah dakwah. Lepas tu istiqamah seperti mana yang kami suruh lagu ni. Kami suruh hijrah. Kami suruh jihad. Kami suruh gini. Tengok ayat. Tengok tu. Kami suruh ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluarga kamu, jaga diri kamu daripada api neraka. Agak dalam rumah kamu. Wa qarna fi buyutikum. Bagi tahu pada isteri kamu, duduk dalam rumah, lepas tu hidupkan di rumah amalan-amalan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu ikut hawa mereka. Nah, percubaan daripada orang pembesar Mekah nak pujuk Nabi supaya kalau nak suruh kami Islam, nak suruh kami terima kamu buat gini. Jangan peduli. Kamu akan pergi ke Madinah, banyak lagi tawaran mereka kebetulan pada kamu. Allah bagi tahu jangan peduli. Wa qul, katakanlah amantu bima anzalallahu min kitab. Aku beriman dengan apa yang diturunkan Allah. Mana-mana kita beriman belaka. Kita beriman belaka. Wa umirtu, aku diperintahkan li'adila bainakum, untuk tegakkan keadilan di antara kamu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah lah Tuhan kamu, dia Tuhan kamu. Tegakkan keadilan. Sebab tu di antara maksud surah Syura ni, maksud mesyuarat ni apa? Ni ada orang panggil suratul Al-Adl wal Insaf. Surah ni Al-Adl wal Rahmah, untuk tegakkan keadilan. Keadilan ni apa? Perintah Allah, surah Nabi. Innallaha ya'murukum bil adli. Kayak surah An-Nisa kita baca kan? Allah Taala perintah supaya tegak keadilan. Lepas tu ayat bawah kepada ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Bukan keadilan cara kita. Lana a'maluna, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. La hujjata bainana wa bainakum. Kita tak perlu berhujah, tak perlu bertanya. Tak. Masing-masing. Kalau kehakikan kita. Tapi Allah Taala bagi tahu mana sya Nabi lagu mana? Aslamtu wajhiya, serah diri pada Allah. Taslim dengan perintah Allah. Yahudi ketika Nabi mari Madinah, dia rasa perintah Allah tak sesuai, sebab tu kena ijah. Itu bukan taslim. Allahu yajma'u bainana, Allah yang akan kumpul kita di akhirat nanti, kepada dia semua akan kembali. Kemudian walladzina yuhajuna fillah, orang yang mana berdebat tentang Allah, min ba'di mastujiba lahu, selepas ada orang yang beriman ikut, tak, hujjatuhum dahidah, hujah-hujah mereka ni batal belakang. Sama ada orang Mekah ataupun Yahudi di Madinah, tak, orang Yahudi yang berhujah lagu ni, yang berhujah buat awak, dia pun betul juga. Allah Ta'ala bagi tahu orang yang mana cuba berhujah untuk tegakkan bahawa dia betul juga. Tak ikut Islam, tak ikut Nabi SAW. Selepas ada orang yang beriman dengan Nabi, tak kira orang di Mekah ke, orang Madinah ke, ya, mereka datangkan hujah-hujah ni, hujah mereka semua Allah Ta'ala kata dahidah inda rabbihim. Hujah mereka semua tak terpakai belakang. Tak terpakai belakang. Dia Yahudi berhujah apa? Dia tak boleh taat perintah Allah kerana keadaan. Sebab tu Nabi Isa ni Allah Ta'ala bagi tu akan turun, akan tegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang tegak oleh Nabi. Sebab tu orang lepas dia tengah-tengah tu tak boleh buat alasan dah. Tak boleh buat alasan dah. Hujah mereka tu sia-sia di sisi Allah. Bahkan wa alaihim ghadabun, ke atas mereka ni kemurkaan Allah, bagi mereka azabun syadid, azab yang turun. Allah Ta'ala bagi tahu. Allah alladhi anzal al-kitaba bil haqq wal mizan. Allah yang menurunkan kitab ni dengan penuh kebenaran dan sebagai mizan, Ni Quran ni. Wa ma yudrik, kamu tak tahu pun, boleh jadi kiamat tu hampir dah. Ni Allah Taala kata la'alla sa'ata qarib, boleh jadi hampir dah. Sebab tu kata kiamat hampir dah. Yasta'jilu bihal ladina, tapi golongan yang tidak beriman ni, orang Mekah ni, mereka minta disegerakan azab. Minta disegerakan kiamat, minta disegerakan azab. Allah Taala beritahu ada pun orang beriman musyfiquna minha, sangat takut dengan azab, sangat takut dengan kiamat. Wa ya'lamuna anna, mereka yakin bahawa kiamat ke azab ke hak, benar. Ala ketahuilah innal ladina yumaru, orang yang mana ragu-ragu tentang kiamat, tentang adalah fi dalalin ba'id, sebenarnya berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Allahu latifun, sekali lagi mari Allah latifun bi ibad. Tengok mana Allah latif bi ibad, Allah tahu tentang hamba dia. Ingat, Allah tahu tentang hamba dia. Tentang hamba tadi yang bijak dia buat macam-macam, buat alasan apa-apa dah. Tak jelas kau tentang agama jadi sesat gini-gini dah. Allah tahu belaka. Allahu latifun bi ibadih. Tak. Allah tahu tentang hamba, dan dekat ada hamba tak tahu, yang Allah tak tahu tu, tak perasan. Tu latif tu. Latif.
Dia lah yarzuqu man yasha, dia lah bagi rezeki pada siapa yang. Wa huwal qawiyul aziz, dia maha qawi maha aziz. Tengok ganding latif kali dengan qawi aziz. Sifat jala, maha perkasa, maha kuat. Man kana yurid, oleh kerana itu wahai hamba, siapa dia nak dunia, man kana yuridu hasal akhirah, siapa dia nak usaha, nak buat usaha untuk bina akhirat, ini Allah bagi hasal akhirah. Ayat ini sama dengan surah Isra, sama dengan surah Al-An'am. Man kana yuridu hasal akhirah nazid lahu fi harsi, siapa dia nak buat, siapa dia buat kebaikan, buat amalan kerana nak akhirat, nazid lahu fi harsi, kami akan tambah lebih lagi daripada usaha dia, janji Allah. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya, siapa buat usaha untuk nak dunia semata-mata, kami tidak akan bagi melainkan apa yang dia dapat. Nu'tihi min, kami akan bagi, dan wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan bagi dia di akhirat nanti tidak ada bahagia langsung. Tidak ada bahagia langsung. Sebab tu Qatadah radhiyallahu anhu, Qatadah ni tabi'in, rahmatullah alaih, anak bagi sahabat begitu. Di antara perawi hadis dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Sunan Sittah ni, dia beritahu kalau kita buat amalan untuk nak akhirat, tak berkenaan dengan kerja dunia kita pun dia akan jadi akhirat. Kalau kita buat amalan nak akhirat, walaupun kerja dunia dia akan jadi akhirat. Tapi kalau kita nak dunia, walaupun kerja akhirat, dia akan jadi dunia semata-mata, tak jadi akhirat. Tak jadi akhirat. Ngajar nak dunia, tak sedekah, bantu orang kerana nak suara panggil dermawan, semua ni nak dunia kan, tak amalan akhirat. Tapi kerana niat nak dunia, tak yang akan dapat dunia. Tapi siapa dia nak akhirat, nak hak dunia, buat amalan dunia pun, kerja cari makan pun, dia jadi akhirat belakang. Jadi akhirat belakang. Ni Allah tak nak bagi tahu. Buat kerja ni supaya boleh sedekah, boleh apa, tak. Dia jadi akhirat belakang. Kerja dia tu jadi akhirat. Jadi kefahaman para sahabat. Para sahabat. Am lahum syuraka asyara'u. Kemudian Allah Taala kritik. Tak. Selepas cerita lama ni, ayat ni kembali semula, ayat ke berapa? 11-12. 11-12. Allah yang jadikan langit dan bumi, yang jadikan kamu pasangan daripada jenis kamu, yang jadikan binatang-binatang ternakan untuk kamu, yang memiliki segala khazanah-khazanah langit dan bumi, yang meluahkan rezeki, merepekkan rezeki. Cerita tentang dia tu, syara'a lakum, dialah yang syariat pada kamu. Sini Allah nak bagi tahu. Ni am lahum syuraka, ni orang yang mana tidak ada gaba-gaba, tak pernah mencipta gaba-gaba, tak memiliki gaba-gaba khazanah. Am lahum syuraka asyara'una minad din malam. Adakah mereka ni syuraka ni, adakah mereka telah jadikan syuraka sekutu-sekutu yang mereka seru ni, mereka reka ni semua ni, syara'u lahum, yang telah mereka syariatkan untuk mereka dari sudut agama ni. Hak ni halal, hak ni haram, seperti orang Mekah lah. Surah ni Mekah kan. Binatang sikit-sikit halal, binatang sikit-sikit boleh naik, binatang sikit-sikit tak, macam-macam tak, amalan-amalan yang mereka buat tak. Dari bab muamalat gitu juga, mereka ada kan. Perempuan lagu ni, kalau kata lagu ni tak boleh sentuh dah, jadi haram, tak cegah. Ini semua jahiliah yang mereka pandai-pandai. Syara'u lakum minad din ma lam ya'zam bihillah, yang Allah Taala tidak pernah izin, tak mari tak daripada Rasul, tak mari daripada, tak diturunkan kitab. Mereka semata-mata tidak dalil, tidak dalil. Allah Taala minta dengan orang Mekah, Allah Taala minta. Pahala orang Mekah Allah Taala minta, pahala zaman kita tak boleh minta. Orang nak ajar apa? Baik orang Mekah tu buat ajar itu, Allah Taala tanya ke, buat ni berdasarkan kitab apa? Kitab mana? Nabi mana buat tu? Tak boleh nak jawab kan? Kaji kan? Ni cara Quran ajar pada kita. Sebab tu zaman kita lagi-lagi kita dah tanya, ni siapa dia ajar lagu ni? Apa ajar lagu ni? Zikir lagu ni, amalan lagu ni, bahaya. Walaula kalimatul fasl, kalulah tidak kerana, tengok Allah Taala bagi itu, kalulah tidak kerana keputusan yang telah dibuat sejak azali, nescaya kalau manusia reka je amalan nisbah pada Allah, tak kena azab lalu. Seperti mana manusia, kalulah tidak kerana keputusan azali, kalulah manusia ni tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul, tak kena azab lalu. Okay, ayat gini berkali-kali mari kan, ayat 10 ni mari. Kalulah walaula kalimatun sabaqatu, ayat 14 kan. Kalulah tidak kerana keputusan daripada azali, tak, yang telah Allah Taala tetapkan dunia tempat ujian, nescaya khilaf dengan kitab Allah, azab lalu. No, Allah Taala beritahu hebatnya kitab dia sebenarnya dalam masa yang sama. Patut tak boleh khilaf. Umat Nabi Musa dengan Taurat, umat Nabi Isa dengan Injil, tak boleh khilaf. Patutnya Allah Taala bagi tahu khilaf je.
hancur lalu. Tak, azab lalu. Seperti mana kita Quran. Tapi Allah dunia apa ujian, orang khilaf dengan Taurat, khilaf dengan Injil, tak berlaku apa-apa kan, sehingga 73 jadi 72 jadi. Lepas kita gitu juga ujian ni, sebab tu ujian ada bahaya ujian kita. Tak ada apa-apa, buat lagu rekod-rekod sebenarnya nak suruh orang ikut kita. Itu yang punca dia sebenarnya, hakikatnya gitu ya. Tak. Kalau kita ajar orang ikut Nabi, orang ikut Nabi belaka tak. Jadi kita tak ada apa. Dia ingat lagu tu, faham dia lagu tu. Tak. Wa innadh dhalimina lahum adzab. Sungguh bagi orang zalim, bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Taradh-dhalim bawa pergi akhirat. Tengok Quran bawa. Berarti dia tak jemu Quran ni. Taradh dhalimin. Kamu akan melihat orang yang telah menzalim di mereka daripada syirik sehingga langgar perintah Allah. Balik akhirat. Lagu mana orang yang zalim? Semua sekali. Musyfiqin, dalam keadaan takut. Takut apa? Mimma kasabu, kerana dia tahu dah amal dia buat silap belakang. Wa huwa waqi'un bihin, dia memang kena azab dah. Pasti dah kena azab ni. Allah bagi tahu. Tu kamu akan lihat. Adapun walladzina amanu, kamu akan lihat orang yang mana beriman dan beramal soleh fi rawdatil jannah, dalam kebun-kebun syurga, dalam taman-taman syurga. Fi rawdatil jannat. Sebab tu dalam Quran, rawdat riyad, ini taman-taman bunga, taman-taman buah-buah dipanggil raudah ataupun riyad. Hadiqah bahasa Arab. Kalau kita panggil taman kan, tu dia boleh jadi dalam bahasa Arab digunakan untuk binatang-binatang. Hadiqatul hayawan. Orang Arab tak panggil riyadatul hayawan. Dia panggil hadiqatul hayawan. Hadiqatul bahasa Arab dia cuma sebab tu orang dia tak tahu bahasa Arab kan, dia buat majlis hadiqatul ilm. Dia buat hadiqatul ilm. Kalimah tu tak sesuai. Ni raudatil jannat. Orang mana beriman dan bersoleh ni fi raudatil jannat, dalam taman-taman syurga. Lahum ma yashaun, bagi mereka apa yang mereka nak di sisi Tuhan mereka. Dzalika huwal fadl, itulah kurnia yang sangat besar. Dzalika alladhi yubasyirullah, demikianlah Allah Taala bagi tahu benda yang mana Allah Subhanahu Taala bagi berita gembira kepada hamba dia, syurga tadi. Hamba lagu mana? Hamba yang mana beriman dan beramal soleh. Tengok Quran ni, iman amal ni Quran. Dan Nabi pun gitu juga. Tak. Mana ada Quran ajak tawajud pada selain daripada Allah dan Rasul. Tak. Kita kalau ada ustaz-ustaz mengajar tak, pergi jumpa minta dengan syekh ni karut lalu. Tak ada lagu tu. Tak. Tanpa kita nafi ke ziarah kubur ni molek untuk ibrah, untuk hari akhirat, untuk buat persiapan, untuk doa pada dia. Tak. Allahu Akbar. Qul la as'alukum alaihi ajra, katakanlah aku tidak minta daripada kamu sebarang upah, illal mawaddata fil qurba, melainkan hubungan kasih sayang pada kaum kerabat. Jadi minta upah juga tak, bukan minta upah ni. Nabi minta pada orang Quraisy, pada orang Mekah ni paling kurang tak, kalau tak saya terima dakwah aku, tak saya terima risalah aku, tak, minta kamu jagalah hubungan silaturahim ni. Sebab Quraisy ni asal orang Mekah kan, tak, kaum kerabat ni satu. Tak, mereka jaga. Di antara saki-baki amalan Nabi Ibrahim, tak, yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Silaturahim kaum ni, hubungan silaturahim kaum kerabat masih lagi besar ya. Masih lagi besar, dianggap besar. Ada kedudukan tinggi dalam masyarakat. Dia benda ni hak, benda ni besar. Sebab tu kita kena besar. Wa may yaqtarif hasanatan, siapa dia melakukan satu hasanah, nazid lahu fiha husna, kami akan balas dia dengan lebih lagi kebaikan. Innallaha ghafurun, dia Allah Taala Maha Pengampun, Maha berterima kasih. Mereka tuduh Nabi, mereka kata Nabi kepada iftara ala Allah, Nabi ni dusta ni, nisbah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi tahu fa in yasha'illahu yakhtim ala qalb wa yamhu Allahu al-batil wa yuhiqqal haqq bi kalimatihi. Inna, tengok ni ayat ni, ayat syadid ni, ajib ayat ni. Mereka ni cara Allah SWT. Mereka kata Nabi reka guna nama Allah ni, bukan daripada Allah ni. Quran dibacakan Allah. Allah Taala kata kalau benar Nabi sallallahu alaihi wasallam reka ke tak, fa yasha'illahu yakhtim ala, Allah SWT akan bunuh Nabi, yakhtim ala qalbi. Allah Taala nak bagi tahu, dia Allah tu ayat kalau Muhammad reka, Allah SWT boleh hapuskan Nabi, yakhtim ala qalbi.
Allah Taala bagi tahu. Seperti mana ayat dalam surah Ma'arij apa? Lau taqawwala alaina ba'dal aqawil akhadna min. Kalau kamu kata wahai Muhammad apa yang kami tidak kata, kamu kata kami kata. Tengok. La akhadna, kami akan tangkap kamu dengan tangan kami. Semua la qata'na, kemudian kami akan hapuskan kamu. Tengok Allah Taala begini. Ancam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu Nabi terikat ayat begini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau kita napun hamba dengan Khalik. Nabi telah tunjuk pada kita bagaimana hamba. Sini kali. Mereka tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka guna nama Allah. Allah nak kata kalau Muhammad reka guna nama aku guna, tak. Allah Taala boleh hapuskan dia. Boleh hapuskan dia. Cuma sebahagian terjemah dia tak berani nak terjemah lagu tu. Yakhtim ala qalbik. Kadang-kadang dia takwil. Tak, dia takwil. Dia memang konsisten dah sebenarnya. Kalau kita perhati kumpul semua ayat-ayat berkenaan dengan perkara gini dah, memang. Ni Allah Taala bagi tahu bahawa Nabi SAW tak pernah khianat, tak pernah kecek, tak pernah bagi tahu. Allah Taala tak bagi tahu, dia kata Allah. Tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Allah Taala bagi. Sebenarnya Allah Taala tak berhajat pada siapa? Tak berhajat pada Nabi. Wa yamhullahul batil wa yuhiqqul haq bi kalimat. Allah Taala boleh hapus batil, boleh tegakkan hak bi kalimat dengan perintah dia. Dia boleh. Dia tak berhajat pada siapa-siapa. Innahu alimun bidzati. Allah Taala tahu. Allah SWT ni Maha mengetahui apa yang ada dari dada manusia. Tak ada benda ni. Ni Allah Taala nak bersihkan nak tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuduhan ini konsisten, okey? Banyak kali mereka tuduh Nabi reka, mereka tuduh Nabi reka. Tak. Alif lam sejadah kan? Tanzilul kitabil arum am yaqulu naftara. Adakah mereka kata Muhammad reka? Berkali-kali ini. Jadi ni Allah Taala begitu. Kalau Muhammad reka, kami akan hapuskan dia. Kami tak akan biar. Allah Taala tak akan biarkan orang kecek guna nama Allah SWT secara dusta. Secara dusta. Allah Taala akan datang ke orang untuk hapuskan. Tak. Allah Taala akan datang ke orang untuk hapuskan. Ke zaman Sayyidina Umar ke, nama apa? Firdaus Ad-Dailami. Tengok Firdaus Ad-Dailami. Firdaus Ad-Dailami. Dia di antara orang besar di Yaman. Tak. Pada zaman dia tak ada orang ngaku Nabi, ada orang ngaku Nabi, ada ngaku Rasul. Tak. Allah Taala guna dia pergi bunuh. Jadi Sayyidina Umar masa zaman Sayyidina Umar dapat laporan dia ni kepada Khalid. Ni cara Nabi SAW jaga para sahabat. Tak dengar berita ni sahabat ni tak dengar kata Fairuz Dailami. Fairuz ni makan roti dengan apa dia? Dengan kacang, dengan apa lagi? Dengan asal, dengan madu. Mana makan ada kuah daging lagi, ada madu lagi. Oh, Sayyidina Umar dengar laporan kita panggil lalu. Tak, ni cara. Dia tak benar kan? Tak, nampak sahabat ni mewah dengan kehidupan dia ni, ada panggil lalu. Panggil ke apa dia? Pergi jihad lalu. Dia pandai pergi lalu. Itu cara dia. Kita siwi terpikat dengan dunia ni. Terpikat dengan dunia. Itu cara Sayyidina Umar. Sebab tu kita kena tengok cara sahabat. Jadi Fairuz mari ke Madinah nak jumpa Sayyidina Umar. Dalam majlis tu berebut nak masuk. Dia ada surat daripada Sayyidina Umar. Tak, ada seorang budak muda Quraisy juga. Tak, berebut. Budak tu tolak dia, je tapar budak tu. Berdarah hidup. Tak. Jadi bila budak tu pun mengadu pada Sayyidina Umar berdarah. Sayyidina Umar kata apa dia buat? Kata Fairuz. Panggil Fairuz. Sayyidina Umar kata Fairuz, kisos. Dia tanya, ya, wahai Amir ni, labud dah. Kena mesti kau kena. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar depan dia tak boleh. Dah kena kisah dah. Aku tak peduli. Tak. Baru duduk nak tapar apa dah. Tapi Sayyidina Umar bagi tahu, wahai anak muda, sebelum mutapar dia ni aku nak bagi tahu pada kamu bahawa tak, apa yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Yaman tu ada satu orang ngaku jadi nabi, jadi rasul ke tak? Dan yang bunuh dia siapa dia? Fairuz Ad-Dailami. Dan Nabi bagi tahu Fairuz Ad-Dailami ni apa dia? Hamba yang soleh. Maka wahai anak muda, lepas mendengar daripada Nabi gini, adakah mu nak tapar dia? Tak jadi. Tak, dia pun maaf lalu. Ini cara Allah SWT datang kan. Orang yang mendengar, Allah Ta'ala tak akan biarkan. Allah Ta'ala tak akan biarkan. Betul Allah Ta'ala bagi tahu begini, kalau nak Muhammad ni reka, kami akan hapuskan dia. Kami akan hapus.
Bahkan Allah SWT untuk tegakkan hak, untuk hapuskan batin, wa yamhullahul batil. Allah Taala boleh hapus batin dengan cara-cara. Allah Taala banyak cara lagi. Allah Taala tak berhajat pada siapa-siapa. Dia Allah Taala boleh tegakkan hak dengan perintah dia. Dia Allah Taala tahu apa yang ada dalam diri manusia. Wa huwa yakbar, walau bagaimanapun Allah Taala ni Maha penerima taubat daripada hamba dia. Dia pun wa ya'fu 'anis sayyi'at, Allah Taala maaf banyak kesilapan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dia tahu apa yang kamu buat, semua yang buat dia tahu belakang. Wa yastajibul ladzina amanu, Allah Taala Maha penerima orang yang mana beriman dan beramal soleh ni. Tengok Allah Taala guna bahasa ni, tarik pada kita, tarik hati kita. Pasti Allah Taala akan terima orang yang mana beriman dan beramal soleh. Tak ada kan, Allah Taala tak ada kota. Tahun ni 2022 ni dak Kelantan ni 200 orang ya. Orang yang tak segelenya nak jadi hamba Allah yang soleh tak jadi. Tak ada. Mana ada lagu tu? Siapa saja Allah Taala. Siapa saja. Tak. Apa lagi kefahaman kata tak? Tak boleh nak apa dengan Allah ni kena dengan dia ni. Kena dengan wali ni, kena dengan syekh ni, kena dengan melalui jalan ni. Kalau jalan lain tak boleh. Gitulah. Tak ada. Siapa saja nak jadi hamba Allah SWT. Allah wa istajibul ladzi. Allah Taala akan terima orang yang mana benar-benar beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Amal soleh ni apa dia? Menepati sunnah Nabi, ikhlas kerana Allah. Itu amal soleh. Amal-amal yang mana tidak menepati sunnah dan tidak ikhlas pada Allah, itu bukan amal soleh. Wa yaziduhum min fadli. Dan Allah Taala akan balas lebih lagi daripada kurniaan dia. Adapun orang yang kufur tidak mahu jadi hamba Allah, bagaimana ke azabun syadid. Kemudian Allah Taala bagi tu hikmah, berapa orang ni kaya, berapa orang ni miskin, berapa orang ni sihat, berapa orang ni sakit, berapa orang ni sempurna, berapa orang ni cacat. Ni Allah Taala bagi tahu. Walau basatallahu rizqa li ibadi, kalau Allah SWT luahkan rezeki kepada hamba dia dengan seluas-luasnya, la baghaw fil ard, nasib manusia ni akan jadi sombong, akan jadi agak. Allah Taala tahu dah. Allah Taala kasih pada kita lebih pada mak kita 70 kali. Pas dia tahu dah kita sekarang ni pandai dah pandai. Pandai. Kita kena faham gitu. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah SWT turun mengikut kadar yang mana Allah Taala kehendaki. Bahwa innahu bi ibadihi khabirun. Allah Taala tahu setiap hamba dia ni. Allah tahu dah. Dia ni tak boleh ni, dia ni kena kaya ni. Kalau tak kaya ni tak boleh dia. Dia ni tak apa miskin. Tak apa. Allah Taala tahulah. Dia ni tak boleh kena sempurna. Dia ni tak boleh tak sempurna. Dia ni tak apa cacat. Allah Taala tahu belakang. Sebab tu kita kena siqah dengan Allah SWT. Sebab tu kena redha dengan Allah SWT. Sebab tu Nabi, benda ni bukan boleh bayar dengan mana. Dia kena hari-hari pujuk diri kita dah. Sebab tu Nabi suruh 3 kali sehari, 3 kali pagi, 3 kali petang. Raditu billahi rabba wa bil islamina. Raditu billahi rabba ni. Puas hati dengan Allah ni sebagai segala ketentuan dia ni. Dia bagi banyak ni, bagi kesihatan banyak ni. Raditu billahi rabba. Raditu. Puas hati dengan Allah, puas hati dengan Nabi SAW sebagai ikutan, puas hati dengan Quran, dengan syariat ni sebagai ikutan. Habis selamat. Pagi lagi, petang lagi, pagi lagi, petang lagi. Maka ucap pagi petang 2-3 tahun benok kita semua, takut tak payah lagi, tak tahu. Sebab tak ada stres orang mukmin sebenarnya. Kalau dia jelas. Kalau tidak kan Allahu Akbar. Kalau tidak bahaya. Ujian ni kan berat kan. Tak. Balik raya bukan main pun accident matilah kerana. Bagaimana? Tapi kalau duduk ajar dah, tak. Duduk sana. Jadi kita sedia dah. Bila mari kan dah. Kalau tidak ada buat apa weh tu kan. Tak. Semaya tak tinggal, tarawih tak tinggal, apa buat kat aku lagu ni. Tu demo tu tak semaya biar anak dia siap. Sudah dah lah. Tak faham. Tak sangka buruk dengan Allah SWT. Pas dia dengar berita tu, tak. Tak boleh terima kan, tekan tak. Stres tak, kena stroke pula. Mati kan gitu, mati kan putus asa dengan Allah SWT. Bahaya. Bahaya. Tak. Amalan ni akhir. Allah Taala buat kira akhir. Awal molek, akhir tak molek. Tak. Nabi beritahu dah, amalan ni akhir. Kira akhir sudah. Buat tu akhir ni kena rapat dengan Quran, kena jelas. Tak. Kena jelas dunia ni pak ujian. Ni Allah Taala bagi tahu. Kalau Allah Taala luahkan rezeki pada hamba, manusia tak boleh. Manusia ni. Tak. Mari harta kan jadi sombong lalu. Dulu masa tak ada kan tak. Allah. Tak. Mudah ya kecek tak. Lembut ya kecek. Allah ni kat kaya tak. Bahaya. Betul Allah kata kami turun kadar yang telah Allah SWT kenal. Bahwa innahu bi ibadi khabir. Allah Taala tahu tentang hamba, basir, jelas. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaith. Dia yang menurunkan hujan selepas manusia putus asa dengan panah, dengan kemarau. Wa yanshur rahmat dia yang sebarkan rahmat dia
Sebab apa? Dia al-wali, dialah pelindung sebenar-benarnya, terpuji. Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah khalqus samawati, jadikan langit-langit dan bumi, dan apa yang makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Wa huwa ala jam'ihin idza yasha'u qadir. Allah Taala bila nak kumpul semua ni, Allah Taala berkuasa. Wa ma asabakum min musibah, apa saja musibah yang menimpa kamu, Allah Taala bagi punca dia, fa bima kasabat aydikum, punca dia kerana tangan kamu sendiri, kerana perbuatan kamu sendiri, itu musibah. Ya. Tak nak bagi tahu. Itu pun Allah kata wa ya'fu an katsir, Allah Taala maaf banyak. Allah maaf banyak. Sebab apa? Allah nak kita faham sebab dari ayat surah kita Ra'du kita baca, surah Ra'du, surah An-Nahl, jaminan daripada Allah, Allah tidak akan tarik nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Melainkan bila kita berubah, bila kita ubah. Bila sebab perbuatan kita, itu jaminan daripada Allah, jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum bimu'jizina fil, kamu tidak dapat melepas harga diri, tidak dapat menyelamatkan diri daripada, tak dapat lari daripada Allah di atas muka bumi ini. Dan tidak ada bagi kamu selain daripada Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Wa min ayatihil jawari fil bahr, di antara tanda kebesaran Allah, kamu lihat kapal-kapal yang belayar di laut kal a'lam, seperti gunung besar dia. Yasha yuskinir rih, kalau Allah Taala kehendaki, Allah Taala boleh hentikan angin, tak gerak. Fa yadlan rawakida ala dhari, tak boleh gerak pergi mana-mana. Ini dululah. Tak dulu. Inna fi dhalika laayatin, demikian tanda kebesaran Allah likulli sabarin syakur, kepada orang yang sabar dan kepada yang bersyukur. Au yubiquhunna bima kasabu, ataupun Allah Taala boleh datangkan musibah, boleh tenggelamkan mereka dengan sebab perbuatan mereka atas kapal tu. Wa ya'fu an katsir, terus Allah Taala maaf banyak. Dah. Wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Allah Taala dia wa ya'lamu alladhi, Allah Taala tahu orang yang mana menentang ayat-ayat kami. Allah Taala beritahu. Dia bagi mereka akhirat nanti malah memang tidak ada tempat selamat untuk mereka. Mereka tidak dapat melarikan diri. Oleh kerana itu fama utitum min syai', wahai manusia, dunia ni hakikat dia apa yang diberi pada kamu sesuatu atas dunia ni, famata'ul hayat, kesenangan yang sementara, nikmat yang sementara. Apa yang ada di sisi Allah khair, lebih kekal, dan lebih baik dan lebih kekal. Tapi untuk siapa dia? Untuk lil ladina amanu, untuk orang yang beriman. Dia orang yang mana wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertawakal dengan bijak dia, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tak, kita sekadar kita perintah Allah lagu mana tak sewi jajahan, kita jajah lagu mana. Tu bukan tawakal usaha dia lagu mana. Tak, diri kita paling selamat ni, perintah ikut dia, lepas tu kita tawakal pada Allah. Pelik tawakal. Tawakal ni, tengok tawakal mana Allah Taala sebut. Tengok Ahzab kan? Ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wa kana Allah aliman hakima. Ittabi' ma uhiya ilaik. Lepas tu wa tawakkal 'ala Allah. Semua tengok ayat pak tawakal. Tawakal tu kerana kita pakai Tuhan perintah Allah. Bukan tawakal ni usaha kita usaha tak tepi perintah Allah Subhanahu taala, kita tawakal. Apa dia tawakal? Tu bukan tawakal pada Allah tu. Tu tawakal pada otak kita, pada ilmu kita. Tu bukan tawakal pada Allah. Tu tawakal mazmun. Tak. Tawakal ni lagu mana tawakal ni? Tak. Mari apa keadaan lagu mana perintah Allah ni dapat disempurnakan. Kata kira lagu mana dapat disempurnakan? Cari jalan. Ya. Perintah lagu mana dapat disempurnakan? Cari jalan. Lepas tu usaha keadaan kita boleh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lagu tu. Maka wa ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina yajtanibuna kaba'ir. Orang tawakal ni dia menjauhkan daripada al-kaba'ir, kaba'ir al-ithmi, dosa-dosa besar. Itu juga perkara-perkara keji. Wa idza ma ghadibu, tengok orang tawakal ni, mereka wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Mereka bila ada perkara yang mana menyebabkan mereka marah, hum yaghfirun, dia maaf. Hum yaghfirun, bukan yaghfirun, hum yaghfirun. Sifat mereka ni apa? Maaf. Oh bisa. Ini payah ni. Ini Allah SWT ajar pada kita. Ini surah Syura ni. Sebab dia bila Allah SWT nak bagi tahu dalam mesyuarat ni akan berlaku masalah gini ni. Tak. Masalah tak setuju, tak sesuai, tak sependapat, macam-macam ni. Tapi ni Allah SWT bagi tahu ni orang mukmin. Orang mukmin. Nabi lagi berat lagi, Allah Taala suruh mesyuarat dengan apa dia? Yang munafik. Ayat Nabi Allah Taala suruh mesyuarat. Wasyawirhum tu surah apa dia? Surah An-Nisa, surah Ali Imran. Tak. Berkenaan dengan munafikin yang lari daripada perang Uhud tu. Lari daripada perang Uhud. Balik nak buat lagu mana? Allah Taala kata apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Malam pula layak tahajud wastaghfir lahum. Doa ampun untuk mereka. Kemudian sehari dalam kehidupan ni wasyawirhum, Nabi yang dibantu dengan wahyu Jibril tu guru dia ni. Pun Allah Taala perintah mesyuarat juga.
Dia musyawarah, wasyawirhum, musyawarah dengan orang munafikin. Wasyawirhum fil amr. Lepas tu kan musyawarah dengan orang munafikin kan. Dalam dia tahu rahsia-rahsia. Fa idza azamta, bila kamu sudah buat keputusan yang utama, fatawakkal 'ala Allah. Tengok, tawakal pada Allah. Mereka tak akan bagi mudaraan. Musyawarah semua khair. Tak, dia musyawarah orang mukmin ke apa dia? Semua manusia taat pada Allah ya. Rahsia ke pada kita? Rahsia ke pada kita? Tak. Panggil pun dalam mesyuarat lagu ni lah, dalam mesyuarat untuk bagaimana manusia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tetap perkara siasah pemimpin untuk perang, untuk saja perang ni, Nabi bukan setakat tak panggil munafikin, sebagai sahabat pun Nabi tak panggil. Tak. Sebagai sahabat Nabi tak panggil. Tak seperti mana apa dah masa nak berlaku Fatu Mekah tu kan? Tak. Nabi tak panggil siapa-siapa kan? Bila orang Mekah langgar perjanjian Hudaybiyah tu. Tak. Nabi buat lagu mana? Nabi tak ada buat apa kan? Tak. Nabi buat cara Nabi helah kan? Tak. Nabi sibukkan sahabat dengan benda lain. Padahal Nabi sudah siapkan pasukan ni, masa suruh siap tu seolah-olah nak pergi tempat lain. Nah, supaya dari Madinah tu tidak ada berita sampai pada orang Mekah bahawa Nabi buat persiapan nak pergi Mekah. Supaya peperangan tak berlaku. Biar orang Mekah khabar-khabar Nabi duduk dekat Mekah dah. Dengar semua mari belakang. Supaya gitu. Itu masalah lain. Tapi ini Allah tak bagi tahu. Bila berlaku dalam mesyuarat ni, Allah tak bagi tahu sifat orang mukmin lagu ni. Mereka bila ada perkara yang menyebabkan kemarahan kan tak? Hum yaghfirun, ma hum yaghfirun. Ma ghadibu, apa saja menyebabkan kemarahan dah? Hum yaghfirun. Mereka mengakhir dulu. Akhir dulu. Ni cara untuk menyatukan umat ni. Ni Quran ajar pada kita ni untuk kita sifat dengan gini. Sebab tu sebelum kita nak menyatukan seluruh umat dah, kita menyatu kita orang masjid kita dulu. Kita terlatih dengan mesyuarat dulu. Tak, kita duk kecek buah kedai kopi dah, bela ni. Bala semua orang Islam ni, bala semua. Pak kita apa dia? Kita apa dia? Kita orang Islam kan? Benda kita akan bangkit. Jadi bila kita gop kita tahu payahnya nak libatkan manusia ni. Payah. Jadi kita akan mula-mula setuju untuk bangkitkan umat ni. Setuju saja tak akhirnya duduk masing-masing, balik-balik akan gua bisa masing-masing. Suruh setuju tu. Lepas tu kita nak gerakkan, mari pula. Oh setuju mari pula. Oh mari pula. Saya masalah pula. Kita akan ada masalah. Mengorang kita berhadapan dengan orang. Nabi berhadapan dengan orang. Oh payah main orang ni. Tak macam-macam. Tak, dia ada tanya semangat dia ada tanya muhimah dia. Sebab tu Nabi bagi tahu kan, kesilapan orang soleh dia pejam mata ni. Sebab Nabi tahu dah. Ni Nabi kecek berasa pengalaman ni. Dibantu dengan wahyu lagi. Sebab tu kita ikut yang Nabi kita ni. Kita tak boleh bijak daripada Nabi Sebab tu kau nama kita nampak tak kau kemah. Quran ni kau kemah, Nabi ni kau kemah. Tak. Panduan dia memang cukup pada kita. Kita follow benar. Ni Allah Taala beritahu. Ni sifat orang mukmin, sifat orang tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina istajabu li rabbihim, itu orang yang mana? Tak, istajabu li rabbihim. Sedia untuk taat pada Allah, istajabu li rabbihim, tengok. Orang yang mana sedia untuk tunduk pada Tuhan mereka, pada Tuhan mereka. Tengok Allah Taala kata li rabbihim. Rabb kita ni Tuhan kita. Orang yang mana sedia tak untuk tunduk pada Tuhan mereka. Orang lagu mana? Wa aqamus salah, mendirikan sembahyang. Wa amruhum syura. Tengok amruhum, bukan amruddin, bukan amrullah. Tak, urusan mereka, sya'nuhum, sya'nu mereka. Tak. Kalau kita masya-Allah bagi tahu orang yang mana sedia untuk tunduk pada Tuhan mereka ni sifat mereka mendirikan sembahyang. Kemudian urusan mereka ni mereka mesyuarat sama-sama mereka. Urusan mereka. Kalau kita boleh mesyuarat ni urusan kita. Urusan Allah tak boleh mesyuarat. Tak boleh mesyuarat. Nak puasa ke? Tak. Tahun ni boleh puasa ke? Tak boleh mesyuarat. Nak sembahyang Jumaat ke? Benda tak boleh mesyuarat. Benda tu cari jalan. Mesyuarat boleh. Lagu mana nak sembahyang Jumaat? Lagu mana sembahyang Jumaat dapat tegak ke? Juga. Itu mesyuarat. Tak. Bukan masuk dalam parlimen ni tak boleh. Bentar untuk tegakkan hudud ni pun, ini pun satu kesalahan. Kita boleh mesyuarat. Perintah Allah mana boleh mesyuarat? Ni perintah apa ni? Wa amruhum. Urusan kita mesyuarat ni. Urusan kita. Peruntukan untuk bagi pendidikan berapa? Mesyuarat. Tak ada masalah. Tapi perintah Allah ni lain merah atas. Lain merah. Orang tak boleh mesyuarat tu. Orang kena sempurna. Lagu mana nak sempurnakan perintah tu? Mesyuarat. Lagu mana nak sempurnakan perintah tu?
Kalau kita baru nak musyawarah tanya, lagu mana boleh laksana dak uduk? Allah. Cadar tu nifak kau nak kata kufur berat sangat. Mana boleh musyawarah? Orang mukmin mana boleh musyawarah? Ni arah tuai kita. Tuai kita kata mu buat kan ni. Tuai bagi hamba kita kata. Bukan Allah tuai bagi hamba dak. Tuai kata mu pergi sana. Hamba dak kata dak. Dek musyawarah. Perkataan tuai tu. Sama-sama hamba dak. Tuai kita suruh pergi situ tu. Molek ke tak molek? Mu hamba. Dia hamba sama hamba kena musyawarah. Tuai kita suruh pergi situ tu. Lagu mana kita nak pergi situ tu? Tuai kita suruh buat gini, hamba kena musyawarah. Lagu mana nak selesai masalah ni tuai kita selesai. Perintah tuai mana boleh musyawarah? Perintah tuai musyawarah jual, tuai dia jual. Hamba lagu ni. Wa amruhum syura bainahum. Allah Taala bagi ni sifat wa amruhum syura. Tengok urusan kita ni musyawarah. Sebab tu musyawarah ni urus semua orang Islam ni gapo dia? Bukan sistem pemerintah orang Islam ni. Musyawarah ni apa? Sistem kehidupan orang Islam. Daripada rumah dia, masjid kita sudah dilatih dah kan. Sebab tu kita kena ada musyawarah kan. Kalau umat ni tidak dilatih dengan musyawarah, maka bila ada amir, dia pemain kones pelat sekarang. Sekarang dia nak naik pemimpin, kena kata, kena kutuk, tak pandai. Dia tak hanya jadi amir. Kalau dia jadi musyawarah, dia jadi bahagian keputusan tak? Baru dia tahu. Tak? Dia keluarga dia pun pening balas, tak nak menyatukan dah. Tak? Orang kampung dia balas dah, tak nak menyatukan. Ni fikir sudah. Baru dia faham nilai tu. Orang dilantik ada bersedia untuk ambil tanggungjawab semua umat ni dah untuk jadi pemimpin ni. Ni pun dia kena bersyukur dah ni, bukan dia. Nasib baik dia tu. Lepas tu doa pada Allah SWT, lepas tu nasihat dengan jujur. Dia patut bina umat dalam lagu ni. Ini tak faham kan? Mau bagai komen tu kan. Nak zaman orang kita, orang Malaysia kan. Allah Akbar. Bagai komen kutuk dengan kelas A. Kita tak terfikir ayat dia guna bagai komen tu dah. Allah. Kalau orang otak lagu ni syarah Quran ke, syarah kitab, ni sebenarnya tinggi dah. Dia punya tahap dia tu. Dari sudut balarah, dari sudut gapo. Tapi saya digunakan untuk bukan lagu tu. Sepatut Allah. Kalau umat ni dia sudah biasa dah mesyuarat kan. Bila biasa mesyuarat dia pernah jadi bahagian keputusan. Dia sudah lalu dah susah benda ni. Baru dia ada hargai. Sebab tu kita kena buat, kita kena terima. Tak. Mesyuarat ni bukan jemaah tu punya, dak mesyuarat kita. Sebab kita ada mesyuarat masjid kita. Mesyuarat kita di masjid surau kita dah. Kita kena gila kan. Minggu ni dia ni jadi. Biar masing-masing tu. Barulah belajar belakang. Kalau dia jadi amir sama tak boleh juga. Tak. Satu orang tu dia kena latih dia jadi amir. Tak. Seminggu ke sebulan sekali tukar. Bab berlatih. Setiap orang kena berlatih. Baru dia tahu kalau dia jadi amir sama, dia tak tahu lah ke mana. Kalau orang tu jadi makmum sama, jadi pengikut sama, tak bisa jadi amir. Sedap. Bagi kaum sama dak. Pemimpin kata rakyat kata dia main kata gitu. Tak. Tapi kalau jadi belakang ke tak? Masa dia tak jadi amir sedap lah. Dia jadi amir kan. Baru dia tahu. Susah. Tak. Baru tahu susah jadi amir. Baru lepas tu dia jadi makmum senyap ya. Dia kena dah. Dia belajar dah. Lepas tu umat ni kena latih. Dan ni tengok Allah Taala ada surah syura. Surah syura pula di Mekah. Surah syura di Mekah. Lepas tu umat ni kena latih, kena tarbiyah. Seperti mana semaya kena latih, kena pergi panggil. Kita belajar dah. Kayak zaman sahabat ke tak? Zaman Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Hatta zaman Ibn Taymiyah. Zaman berapa ratus ni tu. Ni tu hijrah ni. Tak. Bila waktu semaya ke tak? Pasal-pasal kosong belakang. Orang mahir majid belakang. Orang umur Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Zaman perintah. Sayyidina Ali sendiri, zaman perintah dia. Sebelum subuh kiraun. Semua rumah-rumah tu. As-salah. Walorong siap rumah ni. Gitu zaman. Banyak zaman sahabat tu. Zaman orang tak tidur zaman masa tu. Zaman tu waktu tahajud mana ada orang tidur. Sebab tu zaman siapa dia Zaman kemudian zaman Sauri, tabi'in, zaman tabi'in lagi. Ulama pelajar-pelajar masa tu nak pergi jumpa tok guru ke tak? Nak pergi jumpa guru, nak jumpa sains. Ma'ruf pada zaman dia, masa mana nak cari? Masa mana orang tak ada rumah? Tak. Waktu sahur. Dan kalau ada benda terdesak nak jumpa satu orang tu. Masa mana kita boleh cari dia masa mana? Masa lain tak boleh. Lepas subuh mungkin niaga.
Tak. Lepas ni pergi jalan, pergi kebun macam-macam jumpa orang. Tapi semua sepakat orang Islam pada zaman tu ada rumah masa mana? Masa sahur. Masa tu mereka duk istighfar. Selesai dah tahajud, selesai dah. Tak sahur. Masa tu pergi jumpa. Masa tu masa penting sungguh dah tu. Dia masa tu pasti ada. Pasti ada. Itu suhana orang Islam. Suhana orang Islam. Suhana orang Islam. Dia tengok ni. Benda ni kena bina. Benda ni kena bina. Kita akan lalu masalah mula setuju, lepas tu nak buat tu akan lalu masalah lain pula kan. Lepas tu setuju ni kita akan balas dulu sama-sama kita ni. Lepas tu kita akan Allah sana nak tarbiyah belaka. Ni cara tarbiyah. Cara tarbiyah. Yang mana boleh buat? Dia bukan buat matematik. Mula kita pujuk orang biar setuju, lepas tu juga kita musyawarah, lepas tu juga MLM boleh lagu tu. Tak tu bagi kau ya. Tu pun bagi atas kertas ya. Tapi bila praktikal kan ni melibatkan agama pula setan ada musuh bila tahu cara musuh bila pas setan dia tahu kita bila kita buat gini musyawarah ada mari lalu masuk bisik lalu tak sibuk kat pintu lalu nak begitu lalu wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezeki kan mereka infak. Sebab tu jadi syura ni mulzimah ke muklimah ke sesat tak seperti mana semaya mana putus daripada musyawarah ni tak. Pemimpin tu kena terima, wajib kena terima ke boleh tolak. Tak sekadar pendapat. Tak sekadar elan. Tak. Kita tengok sepuluh semaya. Semaya ada semaya fardu, ada semaya sunat, ada semaya sunat muakkad ada. Begitu juga infak tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak ni ada fardu, ada sunat. Jadi dalam musyawarah ni kadang-kadang pemimpin tu tak, dia kena terima cadangan semua ni. Wajib dia terima. Sebab apa? Cadangan-cadangan semua ni menepati Quran dan sunnah. Menepati perintah Allah semua. Dia tak boleh tolak dah. Dia tolak ni ingkar dah. Jadi muzimah. Tapi ada kadang-kadang cadangan tidak melibatkan Quran dan sunnah, tidak melibatkan gini tak. Maka dia khiyar. Dia nampak dia ni lebih menepati Quran dan sunnah lagi. Maka dia boleh. Jadi ni sesat kita. Sesat. Tak payah kita ambil tak. Kita setuju dengan orang kata muklimah ni. Tak. Dia ada. Seperti mana semaya ada semaya fardu. Begitu kat musyawarah ni. Kadang-kadang musyawarah ni fardu untuk pemimpin itu terima putusan musyawarah. Kadang-kadang sunat muakkad ya. Tak, kadang-kadang. Kadang-kadang makruh pun. Tak, makruh. Tak boleh terima ni musyawarah lagu ni. Musyawarah lagu ni. Tak boleh terima. Cadangan-cadangan lagu ni tak boleh terima. Tak, kena tengok. Wa mimma razaqnahum walladzina idza asabahum laghum yantazirun. Dan orang yang mana Allah Taala bagi, orang yang tawakal tadi, orang mukmin yang selamat di akhirat tadi, orang yang mana bila ditimpa, bila asabahumul lag, bila mereka dibuat zalim. Dibuat zalim. Hum yantasirun. Mereka minta hak mereka. Minta hak ditegakkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dia balas orang yang buat jahat, dibalas seperti itu juga. Tapi kalau dia maaf, dia baiki hubungnya, maka ganjaran dia sah. Ini orang yang sempurna iman dia. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah Taala tidak suka pada orang yang zalim. Wala man intasara ba'da zulmi. Siapa dia minta ditegakkan keadilan dia selepas dia dibuat zalim, maka tak ada siapa boleh sekat. Tak ada siapa boleh sekat. Dia berhak untuk tuntut keadilan. Innamas sabih, sebenarnya kita boleh halau, kita boleh sekat adalah orang yang mana buat zalim pada manusia, buat kerosakan di atas muka bumi ini tanpa hak. Orang lalu kita sekat. Ada pun orang yang nak menuntut hak dia ni kita tak boleh sekat. Ulaika lahum adzabun alim. Itulah orang yang mana bagi mereka azab yang pedih. Tapi Allah Taala begitu, walaman sabara, siapa dia sabar kemudian maaf, ini lamin azmil umur. Ini di antara perkara yang mana peringkat tinggi, kedudukan yang tinggi. Aman yudlilillah, siapa dia Allah Taala sesatkan, maka tidak ada bagi dia sebagai berlindung selepas dia. Dan wa taradh zalimin, sekali lagi bawa kita pergi akhirat pula. Wa taradh zalimin, Allah bagi kita, kamu akan lihat orang yang buat zalim ni di akhirat nanti, bila mereka lihat azab, maka dia berkata hal ila maraddi min sabil, tak boleh ngajah kau. Tak boleh ngajah kau biar selamat, tak masuk kan. Ini orang zalim ni. Wa tarahum, dia kamu akan lihat mereka yu'raduna 'alaiha, bila dibetalkan pada dia, gapo dia? Neraka. Khashi'ina minadh-dhul, tengok ni khashi'in. Buat khashi'in tak gerak khashi'in. Senyap tak gerak dalam keadaan hina. Yang turuna min tarfin khafi, itang neraka, takut cuculah mata. Tengok sekejap, tengok takut, perik. Ni Allah Taala gambar kan. Wa qala alladziina, ya Quran dibaca gini kan. Tak, baca dalam semaya pula kan. Allahu akbar. Tak, bukan ayat neraka gitu kan. Ayat dengan suasana dia, gambar dia tu. Wa qala alladziina amanu, berkata orang yang beriman bahawa sesungguhnya orang yang rugi ialah orang yang telah merugikan diri mereka sendiri
Dan kerana dia pilih jalan kerugian, dia telah rugikan keluarga dia. Allahu Akbar. Sila ayah, habis isteri dia, habis anak dia. Ni anak dia. Yaumul qiyamah. Ini orang yang paling rugi sekali, orang yang telah merugikan diri dia sendiri, telah merugikan keluarga dia dengan langgar perintah Allah. Ala innal zalimin, ketahuilah orang yang buat zalim ni fi adzabin mukin, azab yang kekal. Wa ma kana lahum min awliya, tidak ada bagi mereka sebarang penolong yang akan dapat tolong mereka selain daripada Allah. Dan siapa dia Allah Taala sesatkan, maka tidak ada jalan untuk selamat dah. Istajibu li rabbikum, tengok dituju pada Allah belaka. Daripada Allah, mana ada tawajjuh pada orang lain. Hatta Nabi kita pun tak ada, okey. Macam mana dakwah orang kemudian ngatuk wali ni, ngatuk seleha ke, ngatuk kenali ke. Lah ni di Bakhia tu buat dah. Kubur tak kenali tu buat pasar dah. Tak kipah kan. Ni. Ajar supaya minta ngatuk kenali. Tok kenali rapat dengan Allah tu. Tengok Quran ni. Tengok Quran ni. Allah nak gambar kepada kita ni. Tidak ada tak bagi mereka mana-mana aulia yang dapat tolong. Siapa dia tidak ada jalan bagi dia. Oleh kerana itu istajibu li rabbikum, sahutlah seru Tuhan kamu. Sahutlah seru Tuhan kamu, Allah SWT, Tuhan kita ni. Min qabli an ya'ti yawmun, sebelum datang satu hari yang mana satu orang pun boleh melarikan diri, boleh selamat daripada Allah SWT. Malakum min malja, tidak ada bagi kamu tempat melindung pada hari tersebut. Wa malakum min nakir, dan kamu tidak dapat nak mungkiri lagi, tak boleh dah. Tengok, tidak ada tempat malja. Tengok doa Nabi sebelum tidur kan. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Tengok. Ya Allah, tidak ada tempat selamat, tidak ada tempat boleh berlindung daripada kamu melainkan kepada kamu. Tengok. Mana ada orang lain tengok sebelum tidur kan dah. Mana ada Nabi nak sebut Nabi, tak ada. Tak ada. Tolonglah ya Rasulullah, tolonglah ya Ali, tolong, mana ada. Sebelum tidur tengok tawajuh Allah ya. Dan Nabi ni doa Nabi ajar pada kita. Nabi tidur Nabi baca lagu ni. Nabi sendiri lagu ni dah ajar umat lagu ni. Kita buat Nabi tu siapa dia? Nabi tu dia amalan dia tak pada dengan kita. Zikir dia kuat dah, power dah. Kita ni tak boleh pakai Nabi, kena pakai kita. Kau dia lagu mana? Kuliah dak 10 kali, keluar Allah 10 kali. Oh, lebih penat lagi. Letih nak masuk rumah penat dah. Masuk rumah bismillah 7 kali. Lepas tu keluar Allah 10 kali. Lepas masuk hari-hari. Letih kat dia. Orang Nabi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penat orang Nabi tak ada. Tengok. Tak malu tak. Fa in aradu fama arsalnaka hafizah. Sekiranya mereka berpaling juga wahai Muhammad, tak tunduk, tak terima apa yang kamu dakwah pada mereka. Fama arsalna alaikum hafizah. Kami tidak utus kamu wahai Muhammad untuk jaga mereka. Untuk apa? Untuk jadi wakil, untuk buat keputusan pada pihak mereka. Kamu hanya bagi tahu saja. Ni Allah pujuk Nabi. In alaika illal balagh. Tugas kamu yang hanya menyampaikan. Wa inna idza adzaqna al-insana minna rahmatan. Manusia memang lagu Allah bagi tahu. Bila kami bagi nikmat, bagi rahmat, bagi kekayaan, farihah biha. Ada bangga. Wa in tusibum sayyi'ah, bila ditimpa musibah dengan sebab perbuatan mereka sendiri, tak, fa innal insana kafur, tiba-tiba dia jadi kufur, putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus sama, milik Allah belaka, sama ada di langit ataupun di bumi. Allah Taala boleh cipta apa yang dia nak. Yahabu liman yasha'u inatha, dia boleh bagi pada siapa tak anak perempuan, dia boleh bagi pada sesiapa anak lelaki saja. Au yuzab, ada pun kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala campur, ada orang itu boleh anak jantan, boleh anak tina. Wa yaj'alu man yasha', dia Allah Taala jadikan kepada siapa yang dia kenaki aqima, tak ada anak. Tengok. Ni tengok Allah Taala bagi milik dia belaka. Dia buat keputusan. Ada orang boleh anak lelaki, ada orang boleh anak perempuan saja, ada orang Allah Taala bagi belaka, ada orang tak bagi sabuk. Innahu alimun qadir, Allah Taala tahu, dia berkuasa ni. Nak suruh kita tenang ni. Dia tahu belaka. Dia buat lagu ni. Tak, dia buat lagu ni. Kita kena uji lagu tu buat kan? Terima kan? Ya kena gitu. Tak. Wa ma kana li basharin, dan ni Allah Taala bagi tahu bagaimana proses wahyu nabi-nabi. Allah Taala cerita kan nabi kita, Allah cerita Nabi Musa, lagu mana proses nabi lain, lagu mana? Ini semua ni wa ma kana li basharin, Allah Taala bagi tahu tidak layak bagi mana manusia untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan wahyan, dengan cara wahyu secara langsung tak, ataupun min wara'i hijab, ataupun dengan cara hijab, ataupun Allah SWT hantar rasul atau malaikat, fayuhiya biiznihi, lalu dia wahyukan dengan izin Allah apa masya, apa yang Allah Taala kehendaki. Innahu aliyyun hakim, Allah Taala maha tinggi, maha bijaksana. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, demikian juga kamu wahai Muhammad, kami wahyukan kepada kamu melalui
ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyu pada kamu hai Muhammad ruhan min amrina. Ruhan ni apa? Kitab Quran. Daripada perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab. Kamu sebelum ni wahai Muhammad, sebelum diterima wahyu kan, kamu tak tahu gapo kitab, gapo iman. Tak tahu gapo iman. Jadi iman daripada kitab kan. Iman ni daripada Quran. Nak belajar iman ni belajar Quran. Tak. Belajar Quran. Mal kitab wal iman. Walakin ja'alnahu nur. Tapi kami jadikan Quran ni nur, hidayah, petunjuk. Nahdi bihi, kami bimbing dengan melalui perantara Quran ni man nasya'u min ibadina. Siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba kami. Dan wa innaka, dan kamu wahai Muhammad benar-benar la tahdi ila siratim mustaqim. Benar-benar menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk je, bukan jadi pemberi hidayah, dak, petunjuk saja. Benar-benar petunjuk Nabi. Mana ikut Nabi, kalau kita ikut sungguh kira benar kita. Siratim mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lagu mana? Siratillah, jalan Allah. Allah ni siapa dia? Milik dia belaka, sama ada di langit ataupun di bumi. Ala ilallahi tasirun. Kamu tak jadi hamba Allah pun, wahai hamba, ketahuilah kepada Allah belaka. Segala urusan ini akan dikembalikan. Kita kembali kepada Allah SWT juga. Petang ni kita sudah dengan surah Zukhruf. Surah Zukhruf. Surah Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana akhiran. Radina billahi rabbil alamin. Nabi Muhammad nabi rasulullah.